percaya kita sekarang ni, para pelajar, masih lagi sedang dalam peperiksaan percubaan SPM. Ya. Selamat menduduki peperiksaan percubaan SPM lah. Sebelum kita mula, marilah kita hadiahkan Ummul Kitab Al-Fatihah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kepada ahli keluarga baginda, pada sahabat baginda, pada aulia, pada tabi'in, pada syuhada, kepada alim ulama, kepada guru-guru kita, kepada ibu dan bapa kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Pada malam ni kita akan berbincang tentang kertas 2 bahagian A bagi tajuk tekanan mata pelajaran fizik. Kita akan bincangkan kertas 2 bahagian A ni menggunakan modul tahun 2021 daripada Negeri Melaka lah. Yang sebelum ni pun kita gunakan modul yang sama dan kita telah pun berbincang kertas 2 bahagian B yang lalu. Jadi hari ni kita nak buat bahagian A. Bermula daripada 2.1 sehinggalah 2.6. Chapter 2 ni tingkatan 5. Okey, saya akan share screen. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya. On mic tu cakaplah. Dan kamu juga boleh tulis dalam mesej ni lah. Dekat monitor saya sebelah ni, boleh tengok mesej lah. So dekat monitor saya yang satu lagi ni, saya akan paparkan screen. Jadi semua mesej akan masuk kat skrin lagi satu. Okay? Baik, saya akan tutup dulu kamera ni. So kita akan tengok skrin yang akan dipaparkan. Okay. Baik, harap semua nampak skrin yang saya share ni. So yang ni adalah modul lah. Modul daripada Melaka. Saya gunakan modul ni lebih mudah lah. Sebab lebih mudah dalam bentuk PDF. Jadi senang saya nak contoh-contek. Alright, kita mulakan. Baik, kita mula dengan tajuk 2.1 tekanan cecair, tekanan dalam cecair. Muka surat 47 sehingga muka surat 49. Baik, boleh nampak jelas kot? Kalau boleh nampak sila respon lah. Okey ke? Atira, Ahmad, Sofia, yang lain-lain ni boleh nampak? Terima kasih Atira. Masih Nurin. Baik. Okey, kertas 2 bahagian 1, chapter 2.1 ni, rajah 1 ni menunjukkan cara air dibekalkan ke sebuah rumah dari sebuah tangki simpanan di luar rumah. Paip air di dalam rumah bocor pada dua kedudukan P dan Q. Baik, yang ini ada paip bocor lah. Sekejap saya dulu. Baik, kalau kita tengok kat sini ni, ni ada dua ni P dan Q ni ada air bocor. Ada air yang bocor. So dekat sini lah air bocor. Dan kalau kamu tengok Q tu, pancutan air dia lebih jauh. P tu pancutan air dia dekat saja. Ni dah dekat saja. Ni dekat, so ni jauh. Yang ni yang Q punya, yang ni yang P punya. Alright. So kita tengoklah, air masuk ke sini, naik atas, tangki dah penuh, kemudian air turun ke bawah lah. Pada bahagian yang bocor tu. Baik, apakah yang dimaksudkan dengan tekanan? Mungkin kita akan baca soalan sekali harung. Banyak-banyak tu Kemudian kita tunjukkan dia punya skema jawapan dia. Okey. Soalan dia berbentuk satu markah macam ni. Satu markah. Soalan dia agak ringkas lah. Jadi jawapan dia pun tak perlulah panjang-panjang. What is meaning by pressure? Apakah yang dimaksudkan dengan tekanan? Siapa-siapa nak menyampuk, nak menyampuk. Siapa-siapa nak mencelah, silakan. Inilah masa yang sesuai untuk mencelah, nak menyampuk. Saya bagi izin kebenaran sebab dalam bentuk ilmu ni macam inilah.
Baik, apakah yang dimaksudkan dengan pressure? Pressure adalah daya per unit luas. Daya per unit luas. Daya apa? Daya yang berserenjang. Berserenjang per unit luas. Okay. Tulisan saya cakap ayam sikit kat sini kali ni. Sebab pen dekat atas skrin ni licin sangat. Licin sangat. Okey, itu. Kita jawab dululah apa yang terlintas di kepala. Apa yang terlintas di kepala ni, tulis dulu. Kemudian kita akan semak baliklah dalam peperiksaan apa yang terlintas di kepala, jawab dulu. Kemudian kita semak balik adakah jawapan kita tu tepat. Baik, soalan banding beza. Soalan banding beza dan soalan hubung kait. Okey, soalan banding beza dan soalan hubung kait ni saya highlightkan sikit. Baik, ini soalan bandingkan dan soalan hubung kait. Hubung kait ni. Soalan ni selalunya 5 markah dan pelajar seharusnya dapat markah penuh bagi soalan-soalan macam ni. Soalan macam ni nilai dia 5 markah. Senang dapat markah. Okey. So bandingkan kedalaman air pada kedudukan P dan Q. Kita tengoklah tadi tu siapa lagi dalam. Okay, kita tengok gambar jernih luas-luas. P duduk di atas, Q duduk di bawah. P duduk di atas, Q duduk di bawah. P pressure dia kurang, Q tu pressure dia tinggi. P duduk di atas. Susah pimai-pimai ni kan? Tak apa. So kedalaman air pada P dan Q, P lebih besar berbanding Q. Baik, teknik menjawab soalan sambil-sambil tu. Boleh tak kita buat jawapan macam ni? P lebih besar berbanding Q. Boleh tak kita tulis macam ni? Tak digalakkan. Ya, tidak digalakkan. Tidak digalakkan. Walaupun ada sesetengah cikgu ke pusat tuition lah, terutamanya dia kata boleh je, tulis je macam ni, tak digalakkan. Baik, kamu tulis ayat penuh lah. Tulis ayat penuh. P lebih besar kedalaman air pada kedudukan P dan kedudukan Q. P lebih apa? Lebih tinggi berbanding Q. Silap ni, bukan lebih tinggi. Lebih apa? Bukan P. Q lebih dalam berbanding P. Saya cukup suka guna perkataan berbanding ni. Berbanding ni. So sama juga dengan jarak mengufuk pancutan air yang dikeluarkan oleh P dan Q. Kita pun tulislah Q. Silap pen. Okey, Q lebih jauh. Lebih jauh berbanding P. Okey. Kita boleh tak nak salin balik jarak mengufuk P dan Q ni? Okay. Jarak mengufuk pancutan air Q lebih jauh berbanding jarak mengufuk pancutan air P. Kita tak perlu lagi tulis jarak mengufuk ni. Kita tulis terus saja Q lebih jauh berbanding P. Ataupun untuk soalan nombor 1 ni, kita tak perlu lagi tulis kedalaman air pada kedudukan P. Kedalaman air pada kedudukan Q lebih dalam berbanding kedalaman air tak payah tulis dah kedalaman air pada kedudukan ni. Terus saja. Q dengan P saja. Q dengan P saja. Soalan bahagian B saja yang kita perlu tulis kedalaman air pada kedudukan. Kena tulis ayat penuh. Bahagian B kena tulis ayat penuh. So soalan ni satu markah saja, kita tak perlu tulis ayat penuh. Sebab soalan tu dah memang spesifik tanya yang tu saja. Okay? Baik, nombor 3, tekanan air pada kedudukan P dan kedudukan Q. Saya ni soalan ni simple saja. So kita pun tulis P, silap pen lagi silap pen. Baik, P Q lebih kuat ke, lebih tinggi ke? Lebih tinggi lah. Lebih tinggi berbanding P. Tekanan Q lebih tinggi berbanding P. Tulisan cakap ayam sikit lah, harap faham. Kalau tak faham, tanya je. Baik, soalan hubung kait. Soalan hubung kait ni, saya lebih prefer kamu guna perkataan semakin. So, semakin. Nampak hubungan? Hubungan. Soalan yang dekat bawah ni pun dia ada. Relationship, hubungan. So, gunakan perkataan semakin. Ni macam mana nak dapat soalan 5 markah penuh ni. Semakin apa. Okey, dalam kes ni
Hubung kaitkan tekanan air dengan jarak mengufuk. Macam mana? Semakin tinggi tekanan air, semakin jauh jarak mengufuk. Semakin jauh jarak mengufuk. Okay, macam tu. So soalan banding beza, saya nak lebih baiklah soalan hubung kait, kita perlulah gunakan perkataan semakin. Semakin apa-apa, semakin apa-apa. Dekat bawah pula, nyatakan hubungan antara tekanan dengan kedalaman air. Semakin dalam air, semakin dalam air, semakin tinggi tekanan. Okay. Ini tips dia lah, teknik menjawab soalan. Okay. Ni semakin ni. Sekejap, saya kecilkan sikit. Alright, boleh Soalan ni mudah saja. Saya rasa kebanyakan pelajar boleh jawab lah soalan hubung kait ni dan banding beza. Baik, bagi mengelakkan pembaziran air, pilih penutup X pada paip yang membekalkan air ke tangki simpanan ditutup. Apakah yang akan berlaku pada jarak mengufuk pancutan air dari kedudukan Q? Berikan satu sebab bagi jawapan anda. Okey, kita tengok gambar rajah dulu. Baik, pada gambar rajah ni, dia kata pilih X tu dia tutup. Pilih X ni dia tutup. Nampak tak ada pilih X ni? So, pilih X ni ada di sini. Saya pakai warna merah. Pilih X ni ada di sini. What happen? Kalau pilih ni ditutup, air dekat atas ni tak sampai naik. Tak ni lah. So, bila air dalam ni tak naik, apa berjadi dekat sini, kawasan air ni? Apa jadi dekat tangkungan air ni? Tangkungan air ni, lama-lama air dia akan surut lah. Kenapa air surut? Sebab air semua dah keluar pergi kat bawah ni. Air semua dah keluar pergi kat paip bawah ni. So, what happen to the pancutan air tu? Apa berlaku dekat pancutan air tu kalau air ni surut? Kita kena tengok. Kalau pilih penutup ni dibuka, air akan naik atas, jadi dia akan penuh. So, bila penuh, dia punya tangki dia, aras air dia meningkat. Bila aras air meningkat, pressure dia akan meningkat lah. So, bila kita tutup pilih ni, air ni akan berkurang. So, bila berkurang, pressure dia juga akan berkurang. So, agak-agak kamu apa berlaku dekat pancutan air tu. Baik, kita tengok skema jawapan terus lah. Kita tengok skema jawapan terus. Ni soalan ni 2 markah, jadi kamu kena bagi 2 reason lah. Kamu buat 1, 2 macam tu. Jangan tulis sambung, tulis bentuk dalam bentuk point form. Okey, kita tunjuk terus skema jawapan sebelum kita masuk soalan nombor 2. Baik, skema jawapan ni macam ni lah. Skema jawapan ni muka surat berapa ni? Muka surat 9, 10. Ni dah muka surat 18. Okey, skema jawapan dia pada muka surat 9. Okey, ni. Apakah maksud daya tadi? Apakah maksud tekanan tadi? Daya yang bertindak secara normal ataupun perpendikular. Perpendikular berserenjang ke atas seunit luas permukaan. So yang ini kamu tengoklah, Q lebih dalam berbanding P, Q lebih jauh berbanding P dan sebaliknya macam tu. Ini jawapan-jawapan yang simple saja. Kemudian kamu tengok jarak dia akan berkurang. So yang D ni, yang D ni jarak dia berkurang. Sekejap Ni jarak berkurang. Alamak, tersalah pen lah pula. Salah pen. Jarak dia berkurang. Okey? Sebab apa jarak berkurang? Kamu tambah kerana point nombor 2. Ni point nombor 1. Kerana dia punya pressure dia berkurang. Tekanan berkurang. Alright. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Tengok skema jawapan. Soalan. Baik, yang ini kita ada satu tangki lah dibuat daripada konkrit. Tangki ni buat daripada konkrit, diisi dengan air. Dan kita ada 2 titik. Ada titik P dan ada titik Q. So, titik P, titik Q. Macam ni, bagi besar sikit skrin tu. So, ada 2 titik P, titik Q. Dan kamu tengok aras air tu sedalam 5 meter pada titik Q tu. Baik. Bila kita buat calculation tentang tekanan, kita selalu gunakan formula P equal to H rho G. H rho G. H ni agak tricky sikit lah bagi pelajar yang lalai. Dia akan ambil daripada dasar ke atas. Siapa ambil daripada dasar ke atas ni salah. Dia sebenarnya adalah daripada
permukaan ke dalam. Kita kena ambil daripada permukaan ni masuk ke dalam cecair. Okey? Kita bukan ambil daripada dasar ke atas, kita ambil daripada permukaan. Jadi peringatan lah. Sebab ramai sangat pelajar bila buat calculation, dia akan terlupa yang H ni. Dia akan terlupa yang H ni. Okey. Tengok ada titik P, ada titik Q. Baik, nyatakan satu faktor yang boleh mempengaruhi tekanan dalam air dalam tangki konkrit. Tadi saya dah bagi tahu. Kalau ikut formula P equal to H rho G tadi. Kalau ikut formula P equal to H rho G ni. So, rho G tu tak adalah kata boleh ubah yang malar lah, tetap. Yang H ni kita boleh buat sesuai. So, semakin dalam, semakin tinggilah tekanan dia. Nyatakan satu faktor yang boleh mempengaruhi kedalaman air. Kedalaman air. Okey. Ini simple saja. Soalan satu markah. Bandingkan tekanan pada P dan Q. P tadi dia duduk di atas, Q duduk di bawah. So, P duduk di atas, Q duduk di bawah. Jadi, macam mana? Siapa yang mengalami tekanan tinggi? Yang paling dalam lah. Bandingkan tekanan P dan Q. Bandingkan. So, kamu kena compare lah. So, macam mana nak tulis? Kena pakai pen biru. Tekanan Q lebih besar berbanding P. Lebih besar berbanding P. Okay. Baik, hitungkan tekanan air pada Q. Yang ni saya tak buat calculation, tak tekan kalkulator. Kamu ambil kalkulator, tekan sendiri. Saya akan tunjukkan skema jawapan dia. Kemahiran tekan kalkulator ni selalunya ada dalam subjek matematik. Baik, hitungkan tekanan dalam air pada Q. Macam biasalah, tekanan dalam turus cecair kita akan guna formula P equal to H rho G. Baik, kalau kamu tulis formula, kamu tengok markah dia 2 markah kat sini. Agak-agak kamu dapat markah tak lagi tulis formula? Tulis formula tak dapat markah. Kamu kena ganti masuk. So H tu berapa? So tulis 5 meter. Rho tu berapa? 1000. 1000. G kamu ambil 9.81. Baik, bila kamu dah tulis sampai sini, kamu dah ada ganti ganti masuk penggantian. So kamu akan dapat, pemeriksa akan bagi kamu 1 markah. So dia right lah 1 markah kat sini. Baik. 1 markah. 1 right. Kemudian kamu berikan jawapan yang betul. Berikan jawapan yang betul di sini. Kamu tulis apa jawapan pun, tekan kalkulator. Unit dia apa? Unit dia. Unit dia apa? Unit dia adalah, dalam kes ni, Pascal lah. PA, nama orang. PA ni Pascal, nama orang. Okay. Gantikan, tuliskan jawapan dengan nombor yang betul, dengan 2 tempat perpuluhan, sekurang-kurangnya 2 tempat perpuluhan sajalah. Saya buat kat sini. X point, X 2 tempat perpuluhan saja. 2 tempat perpuluhan saja. Tak perlu banyak-banyak. 3 pun boleh, tapi 2 digalakkan lah. Pascal. Jawapan yang betul bersama dengan unit yang betul. Jawapan yang betul bersama dengan unit yang betul, lagi 1 markah. So, dapat 2 markah. Macam tu. Sekali kita tengok skema jawapan. Saya tak tekan kalkulator. Tekan kalkulator nanti lambat. Banyak benda nak kena tekan ni kat sini ni. Okey. Rajah 2.2 menunjukkan air mengalir dari tangki konkrit ke tangki air di rumah. Kita ada satu tangki konkrit dekat luar. Tangki konkrit dekat luar ni. Kemudian tangki konkrit ni menyalurkan air di rumah. Baik. Sebenarnya tangki macam ni tidaklah efisien. Sebab apa? Sebab aras air dia, sebab tangki dia rendah. Tangki ni patutnya duduk tempat tinggi-tinggi. Baik. Apakah yang menyebabkan air boleh mengalir dari tangki konkrit ke tangki air di rumah? Macam mana? Air ni dia boleh mengalir pergi sana. Air ni mengalir dari sana. Daripada konkrit, tangki tu pergi dekat rumah. Macam mana agak-agak kamu? Pasal apa air boleh mengalir keluar pergi ke rumah? Disebabkan apa? Disebabkan oleh perbezaan tekanan. Dekat tangki air ni pressure dia tinggi, dekat rumah ni pressure dia rendah. Disebabkan oleh perbezaan tekanan. Jawablah itu. Perbezaan tekanan. Kamu kalau nak mencelah silakan. Buka mic tu, cakap je. No problem. Okay.
Baik, pengaliran air dari tangki konkrit ke tangki air di rumah akan terhenti pada aras P. Mana ada aras P? Baik, saya padam dulu apa yang saya conteng ni, nanti keliru pula. Okey. Air Cikgu, ni bila dia, ya. yang tekanan tu dia macam tinggi dia lah. Tinggi dia lah Bijak. tekanan dia. Okey, bijak sekali. Baik. Bila kita ada satu takungan air, saya buat macam ni. Bila kita ada satu takungan air, satu takungan air, dalam ni akan ada pressure yang tinggi lah. So, dalam takungan ni akan ada pressure yang tinggi. So, pressure yang tinggi ni, dah tentulah dia akan pergi ke pressure yang rendah. Pressure yang rendah ni di luar kawasan dia lah. Tak kisahlah dekat sini ke, dekat mana-mana ke, bawah ni ke, dekat bawah ni ke, kat mana-mana. Bermaksud dekat sini ni, pressure yang rendah tu berada di luar tangki konkrit. Anywhere, di mana-mana. Kat bawah ni ke, kat atas ni ke. Tapi atas ni taklah, selalunya kat keliling-keliling dia ni lah. Alright, macam tu. So, macam biasalah, macam mana air boleh mengalir? Of course lah. Air mengalir daripada kawasan yang bertekanan tinggi ke tekanan rendah. Pressure yang tinggi, pressure yang rendah. Contoh dia macam kita ada belon. Kita ada belon. Ni belon ni diisi dengan angin. So, pressure kat dalam ni tinggi. So, pressure dekat luar ni, everywhere, pressure dia adalah rendah. Pressure yang rendah. So, pressure yang tinggi ni, bila kita cucuk lubang kat sini, kita buat lubang kat sini. So, udara tu akan keluar. Kenapa udara tu keluar? Sebab pressure kat dalam ni tinggi. Pressure ni akan cenderung untuk pergi ke pressure yang rendah. Jadi udara akan keluarlah daripada kawasan yang tekanan tinggi pergi ke tekanan rendah. Sama juga prinsip dia dengan air ni lah. Okey, kemudian dia tanya kat sini ni, pengaliran air dari tangki konkrit ke tangki air di rumah akan terhenti pada aras P. So, terhenti pada aras P. What is meaning pada aras P tu? Baik, kalau kita tengok, saya padam dulu, ni cuaca sunting ni. Dia akan mengelirukan kamu nanti. Baik, kalau kita tengok dekat gambar rajah ni, aras P ni yang ni. Yang ni permukaan dia. So, yang ni adalah dia punya depth. H dia. Setengah orang panggil depth, kedalaman. Kedalaman dia. So, kenapa sampai dekat kawasan P ni, kemudian air tu berhenti mengalir? Baik, pada ketika P ni, kalau kamu tengok, tangki air ni sama aras dia dengan P. Sekejap saya padam, bagi cantik sikit. Kalau kamu tengok, tangki air ni, aras dia sama dengan P. Aras dia sama dengan P. Jadi, pada ketika tu, aras, bila ada air mengalir keluar masuk ke pipe ni, masuk ke tangki rumah ni, ketika air sama paras dengan sini. Saya bubuh kat sini. Harap boleh nampak. Okay. Ketika sama paras kat situ tu, air tu dia berhentilah takat tu. Kamu perasan tak ini, kalau saya buat lukisan di luar, buat kat sini, dia jadi macam ni. Tak kisahlah bentuk macam mana pun, macam tu. Aras air adalah sentiasa sama. Tak kisahlah dia tu bentuk macam mana pun shape. Perasan tak? Aras air adalah sentiasa sama. Tak kisahlah shape dia macam mana. Harap boleh nampak ni. So, aras air ni sama saja kedalaman dia. Okey. Tak kisahlah dia bentuk macam mana. Okey. So, soalan dia, pengaliran air dari tangki konkrit, pasal apa dia berhenti dekat aras P? Sebab kedalaman yang sama. Tengok ni, ada dua markah kat sini. Ada dua markah kat bawah tu. Bagilah reason dia. Siapa nak bagi reason dia dekat sini? Ada dua. Satu, dua. Agak-agak apa dia? Agak-agak lah. Secara ringkas lah. Kita bagi apa yang terlintas dekat kepala. Terlintas kat kepala. Tulis dulu. Mungkin salah, mungkin tidak tepat. Mungkin betul. Tapi apapun, tulis dulu. Sebab kita tak ada banyak masa dalam peperiksaan. Tulis dulu. Lepas tu, kita tengok baliklah. Ya, Siti Nur Khairah ni, betul kan nama saya sebut tadi? Dia tulis tekanan yang sama. Pada ketika tu, tekanan dia sama. Okey, ada lagi jawapan lain? Tekanan yang sama, ada lagi jawapan lain tak?
Tekanan yang sama disebabkan oleh ketinggian ataupun kedalaman yang sama. Kedalaman yang sama. Kedalaman yang sama. Sebab kita kata kedalaman? Sebab daripada P equal to H rho G. H ni. H ni. Alright. Cadangkan dua pengubahsuaian yang boleh dibuat untuk memastikan air dapat mengalir secara berterusan ke tangki rumah kediaman. So, ada tak kita nak buat sedikit penambahbaikan supaya air ni sentiasa mengalir pergi ke rumah? Ada cara tak? Air ni sentiasa pergi rumah. Macam saya bagi tahu tadilah, tangki ni tak sesuai duduk atas tanah. Dia kena ada. Ya, betul tu. Nur Syakirah. Letak tangki konkrit di tempat yang lebih tinggi. Betul tu jawapan tu, bijak sekali. Letakkan tangki di kawasan yang lebih tinggi. Lagi? Ada lagi jawapan? Ada lagi jawapan lain? Letakkan tangki di kawasan yang lebih tinggi. Ada jawapan lain? Mungkin ada jawapan yang lain yang tak ada kena-mengena dengan H-Rho-G. Tulis dulu. Satu lagi cara adalah dengan memasang. Pasang apa? Agak-agak. Memasang pam air. Ada kucing pula masuk dalam bilik nak belajar juga. Okey, kita tengok. Lukiskan tangki air. Dia suruh kita lukiskan, design. Tangki air yang boleh menampung tekanan yang tinggi. Baik, yang ini tangki biasalah. Kita nak lukis air yang boleh menampung tekanan yang sangat tinggi. Macam mana nak buat? Baik, kita tahu semakin dalam pressure dia semakin tinggi. So, semakin cetek, pressure dia semakin rendah. So, bila pressure semakin tinggi, kita apa perlu buat? Kita perlu tebalkan kawasan dalam tu. So, jadi macam tu. Okay? So, ni dia punya dinding. Okay, ni jawapan dia lah. So, ni jawapan dia. Boleh ke? Saya padam dulu lain-lain ni. Mungkin serabut kan? Okay. Macam tu. So, macam ni lah rupa dia punya dinding. So, design dia punya dinding tu. So, lukiskan bentuk tangki tu. Sekejap. Tu. Dalam dia macam tu. Tebal di bawah. Kawasan ni kena tebal. Kawasan di atas ni nipis. Kenapa kawasan bawah tebal? Sebab pressure dekat sini ni tinggi. Okay? Ni simple je lah soalan 1 markah. Baik, kita tengok lagi seterusnya. Sekejap Okey, ni dah masuk ke tahap 2. Okey, kita tengok dulu skema jawapan. Sambil-sambil. So, ni apa dia tadi jawapan dia? Kedalaman yang pertama. Kemudian tekanan Q lebih tinggi dari P. Dia tanya tadilah, bandingkan tekanan pada P dan Q. Kemudian soalan calculation tadi, kita gunakan formula H-Rho-G. Baik, markah dia, kalau kat sini ni, pemeriksa akan bagikan T masuk, dapat 1 markah. Tulis jawapan yang betul bersama unit yang betul, dapat lagi 1 markah. Kalau ada tempat perpuluhan, tuliskan 2 tempat perpuluhan sahaja. Saya tak tekan kalkulator, so ni jawapan daripada skema jawapan lah. Alright. Pasal apa ayat mengalir tadi disebabkan oleh perbezaan tekanan. Perbezaan tekanan. Baik. Yang ini pasal apa ayat berhenti dekat aras P? Sebab aras P ni aras dia ataupun kedalaman dia adalah sama. Adalah sama. Okey. Tekanan pada P dan tangki rumah. Tadi ni aras, kedalaman. Lepas tu kali ni adalah tekanan pula. Pada P dan tangki rumah tu adalah sama. Baik. Macam mana tadi tu nak mengubah suai supaya air sentiasa mengalir, tingkatkan ketinggian tangki konkrit, kedudukan yang tinggi lah tadi kawan-kawan jawab tu kan. Lepas tu pasang pam air. Baik, macam mana kita nak design tangki air yang boleh menampung air bertekanan tinggi ni. So kalau kamu tengok binaan dia ni
dekat kawasan bawah ni dia lebih lebar. Atas ni dia nipis, bawah ni dia lebih lebar. Dia lebih tebal, sorry. Lebih tebal. Atas ni dia lebih nipis. Baik, sekejap saya kucing ni. Sekejap Okey, boleh Okey, setakat lah ada apa-apa soalan? Saya rasa soalan-soalan ni agak mudah lah. Soalan-soalan ni agak mudah. Alright. Kita go through soalan yang seterusnya. Ni soalan tadi. Ni surat 49. Okey, habis dah 2.1. Kita masuk 2.2 soalan pada muka surat 56 hingga 59. 56. Right. Ni soalan pada muka surat 56. Kertas 2 bahagian A. Okey, kalau huruf tu nampak kecil, tak jelas, bagi tahu saya besarkan. Okey, apakah nama alat ni? Rajah 1 ni menunjukkan satu alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera. Alat tersebut diletakkan di aras paras laut. Apa orang kita nak panggil nama ni? Manometer ke? Barometer ke? Okey, nama dia apa? Baik, berdasarkan rajah 1, namakan alat yang digunakan. Dah agak dah. Dia mesti tanya nama alatnya. Baik, apa nama alat ni? Siapa nak cuba? Nurin ke? Amal Sofia ke? Siapa-siapa lah. Atirah ke? Siapa-siapa? Akhil Hail pun dah. Oh, Akhil Hail lah. Nasihat Atirah. Baik, kita panggil Akhil. Akhil. Muhammad Akhil Hail. Apa saya tak tahu kat sini. Dia tulis kat sini Muhammad Akhil Hail saja. Tulisan tu. Apa jawapan dia ni? Apa nama meter ni? Ada tak Muhammad Akhil ni? Apa tu? Siapa-siapa nak tolong Muhammad Akhil? Apa dia Muhammad Akhil? Cepat Muhammad Akhil. Barometer code. Okey, tak apa. Kita tulis dulu. Barometer code. Mungkin barometer. Tulis je dulu. Apa yang terlintas kat kepala, tulis dulu. Jangan peduli salah ke betul, tulis dulu sebab masa tak cukup. Lepas tu kita akan semak semula dalam peperiksaan. So, barometer code. Ni gurau je. Jangan ambil hati. Barometer code. Padam dulu. Barometer. Alright, tak apa. Nyatakan satu sebab pasal apa kita guna merkuri berbanding air ke, minyak ke, alkohol ke dalam barometer. So kalau kamu tengok merkuri ni juga banyak digunakan dalam termometer. Zaman sekarang ni kita tak guna dah termometer merkuri ni sebab bahaya. Kuantiti dia boleh menyebabkan keracunan kepada manusia. Dan sekiranya jatuh ke dalam air, masuk ke dalam air, dia boleh menyebabkan keracunan kepada hidupan air. So agak bahayalah. Merkuri ni juga boleh menyebabkan kamu keracunan pada sistem saraf. Termasuklah saraf utamalah, saraf tunjang sampai ke otak. So ada kes berkenaan dengan merkuri, keracunan merkuri ni, carilah dalam YouTube, Google, di mana seorang saintis tu dia buat satu eksperimen menggunakan merkuri, beberapa titik merkuri jatuh ke atas tapak tangan dia, di mana tapak tangan dia ni menggunakan, dia pakai glove getah, tapi merkuri tu berjaya masuk juga, menembusi glove getah tu, masuk ke dalam kulit dia. Tak berapa lama lepas tu dia jadi lumpuh. Dia jadi lumpuh. Dan lumpuh-lumpuh lama-lama dia mati lah. So apa dia buat? Doktor-doktor ni ambil bedah dia punya mayat lepas dia mati, didapati kelumpuhan tu disebabkan oleh merkuri yang ada dalam otak dia. So bahaya merkuri ni sebenarnya. So bila buat eksperimen di makmal nanti, hati-hati utamanya kalau kita sedang mengukur suhu melibatkan eksperimen haba. Okey, pasal apa kita guna merkuri dalam kes ni? Merkuri ni, apa sebab kita guna merkuri dalam alat-alat macam ni? Apa nak bagi jawapan? Seha? Ada tak Seha? Nur Seha Atirah. Okay.
Nasiha Atirah. Nama sedap nama ni, Atirah. Nasiha. Apa sebab kita guna Merkuri? Nasiha ada ke tak ada tu? Nasiha, apa sebab kita guna Merkuri? Okey, Muhammad Akhil. Nak bantu Nasiha nampaknya? Silakan, boleh type message kat situ. Kalau malu nak bercakap. Lebih sensitif. Ada yang tulis lebih. Tak apa, tulis je. Lebih sensitif. Ada jawapan lain tak? Lebih sensitif. Baik. Sensitif ni, sorry. Salah huruf. Sensitif ini agak subjektif lah. Kamu kena huraikan sensitif tu sensitif apa. Contoh dia, kalau termometer, dia tu mempunyai muatan haba tentu yang rendah. Senang sejuk, senang panas. Senang sejuk, senang panas. So dalam kes ni, sensitif tu apa dia? Okay. Saya bagi jawapan terus lah. Lebih sensitif ni, lebih tepat kalau kita tulis tindak balas kimia. Ada Muhammad Akhil Hai kata tindak balas kimia. Okay. Dia tanya tu, adakah tindak balas kimia? Tak, dia bukan tindak balas kimia. Ni hanya melibatkan keadaan fizikal. Yang pertama sekali, paling mudah sekali ialah dia tidak melekat. Tidak melekat pada permukaan kaca. Satu je. Dia tidak melekat pada permukaan kaca. Kalau kita guna minyak, kita guna petrol ataupun kita guna alkohol, dia akan melekat. So bila melekat, maksud dia bacaan dia tu tidak tepatlah. Tidak tepatlah. Baik. Berdasarkan Rajah 1, nyatakan satu nilai tekanan atmosfera H dalam unit sentimeter merkuri. Baik, kita tengok gambar Rajah 1 ni. Masuk H ni. Okey. Kat sini ni ada pressure yang tekan merkuri ni ke bawah dan merkuri ni akan masuk dalam ni. Dan dia naik lah. So PATM, saya tulis ni PATM lah. Pressure for atmosphere. Pressure for atmosphere. So berapa tinggi H tu agak-agak kamu? Tinggi H tu adalah berapakah pressure atmosfera dalam unit merkuri? Agak-agak kamu. Sentimeter merkuri. Apa pressure dia? Pressure dia adalah siapa tahu? Saya tulis terus lah. Soalan ni mudah ya. Tu markah 76 cm merkuri. So panjang dia adalah 76 cm merkuri. Yang ini sebenarnya adalah pressure bagi atmosfera. Baik, kirakan tekanan atmosfera dalam unit Pascal. So kalau dalam unit Pascal ni selalunya kita akan guna H rho G. H rho G. Baik, dia tulis kat sini, dia bagi ketumpatan merkuri, rho dia tu adalah 13.6 kali 10 kuasa 3 kgm per padu. Okey, kita kira lah. So, P equal to H rho G. H tu berapa? Kita tengok baliklah dekat atas ni. H tu berapa? 100 ke berapakah? 76 cm. So, mana dia dah? Menggosok apa tadi? Hilang. H dia. Kita nak guna H ni dalam apa? Dalam meter. So 76 cm 0.76 kali dengan rho 13.6 kali 10 kuasa 3. So G adalah 9.81. Kamu tulis jawapan dalam unit Pascal. Okey, tekan kalkulator lah. Boleh hati-hati dengan H ni. Selalu buat silap. Kadang-kadang nak cepat, kita akan buat silap. Tak percaya lagi, tengoklah. Mesti ada yang silap. Okey, kita tengok. Kita teruskan lagi. Soalan C. Berdasarkan Rajah 1, terangkan apakah yang akan terjadi kepada tinggi turus merkuri jika alat ni dibawa ke puncak gunung. Nyatakan sebab bagi jawapan anda. Soalan ni soalan 2 markah. So, kena bagi reason lah. Kalau bawa ke puncak gunung, apa berlaku? Kalau bawa ke puncak gunung, aras dia akan nombor 1, aras merkuri, aras H aras merkuri akan berkurang. Pasal apa berkurang? Ni nombor 2.
dikemas sikit. So, ni nombor 1, ni nombor 2. So, aras merkuri akan berkurang. Kenapa aras merkuri akan berkurang? Sebab pressure dekat atas tu, pressure P atmosfera di puncak gunung tu adalah rendah. So, saya tulis secara kasar dulu. P atm di puncak gunung. Sekejap ya. P atm di puncak gunung adalah rendah. Okay. Soalan yang sama juga. Okay, soalan ni dia tanya, ada kewujudan air pada bahagian P. Lepas tu dia suruh nyatakan sebab dia. Baik, kita tengok kewujudan air pada bahagian P. Apa maksud dia wujud air pada bahagian P ni? So, dekat atas ni nanti akan ada titis-titis air. So, agak-agak kamu lah, kenapa ada titis-titis air? Okay? Kenapa ada titis-titis air? Baik, kita kena tahu dekat hujung ni ada udara. Dekat P ni ada udara. Dan kandungan udara tu of course lah dia ada sedikit orang kata apa? Wap, habuk dan sebagainya. Bila kita tekan wap, bila kita tekan gas, apa berlaku pada gas? Bila kita tekan gas tu akan termampat. Tekan lagi, dia akan mampat lagi sehingga dia menjadi cecair. Cecair. Ada yang kata kondensasi. Betul juga tu. Kondensasi. Betul juga. Kondensasi pun betul. Baik. Bagaimana kondensasi ini boleh berlaku? Sebenarnya dalam ni pun dah memang ada zarah-zarah udara, zarah-zarah wap air. Baik, bagaimana kondensasi ini boleh berlaku? Baik. Kondensasi ini berlaku disebabkan oleh perbezaan suhu yang tinggi. Disebabkan oleh perbezaan suhu yang tinggi. Baik, macam mana tu? Baik, kita selalu naik kereta. Naik kereta pada waktu pagi ataupun kereta pada waktu malam. Kita pasang aircon. Kamu perasan tak bila kita pasang aircon, kita punya tingkap kereta tu kadang-kadang dia ada wap. Dia ada wap air. So, wap air tu terbentuk disebabkan oleh perbezaan suhu yang ketara. Contoh dia, dekat dalam kereta, aircon kereta kamu sejuk sangat. Kuat sangat dia punya aircon tu. Sejuk sangat. Dekat luar tu suhu dia biasa saja. So, disebabkan oleh perbezaan suhu ni, akan terbentuklah kata titisan-titisan air, wap-wap air pada permukaan cermin kereta. Macam itulah. Dan kalau kamu tengok kondensasi juga berlaku dekat cawan minuman kita tu. Kita tengok minuman kita tu, cup kita tu. Cawan minuman kita tu, cup kita tu. Kita berbuah air yang sejuk lah. Air ais. Ada air ais. Ni saya buatlah ice cube kat sini. Ada banyak ice cube. Kemudian kita akan tengok ada kondensasi dekat minuman kita tu. Baik, nak menunjukkan suhu dekat dalam cawan ni terlalu sejuk. Suhu persekitaran tu adalah suhu bilik biasa. Disebabkan oleh perbezaan suhu yang tinggi ini, maka wujudlah kondensasi dekat permukaan cawan tu. Permukaan cawan tu. Suhu dalam dia sejuk, suhu dekat persekitaran tu suhu biasa saja. Jadi berlakulah pembentukan wap air. Kondensasi lah. Bijak sekali jawapan ni. Kondensasi jawapan sebenarnya. Soalan nombor berapa tadi? Ni kondensasi ya. Sekali kita tunjukkan terus skema jawapan, kita akan masuk soalan nombor 2. Ya.
Cikgu. Cikgu buka mic. Okey, boleh dengar tak? Okey, boleh Boleh dah. sini? Alright, terima kasih. Baik, untuk jawapan tadi tu, ketupatan yang tinggi bersifat guna merkuri, ketupatan yang tinggi, lepas tu dia tidak melekat pada dinding. Pressure atmosfera pada bacaan pada skala merkuri adalah 76 cm merkuri, ataupun kita boleh tulis 760 mm merkuri. Baik, yang calculation tadi tu kita akan guna formula ni, P equal to H rho G. Yang ni rho dia tak jumpa sima rho tu kat situ tu waktu dia typing ni. Ada dalam Microsoft tu. So jawapan dia adalah 103360 Pascal. Tekan kalkulator je lah, tekan kalkulator je ni. Baik, pasal apa bila kita bawa barometer tu naik ke gunung, apa berlaku dekat ketinggian barometer tu? So dia menurun kerana tekanan atmosfera di atas sana tu adalah rendah. Tekanan atmosfera di sana adalah rendah. Okey? Dia tulis kat sini ni atmosfera menurun. Dia tulis kat sini ni atmosfera menurun. Kamu boleh kata tekanan atmosfera di sana tu rendah. So what happen? H2 menurun lah. Baik, jawapannya tadi tu apa berlaku dekat H tu akan berkurang. So ni satu. Poin nombor 2 dia adalah air tersejat dan menjadi wap air yang mengenakan tekanan. Kat dalam tu dia dah pressurize. Jadi memang nampak agak nyata lah dia punya wap air dalam tu. Okey, kita tengok soalan nombor 2. Ni jawapan nombor 2. Mana dia tadi? Soalan. Silap lah. Okey. Kita tengok ni ada gunung kat sini. Ini menunjukkan ketinggian berbeza sebuah gunung. Sebuah alat digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera di M dan N. Kamu tengok kat situ ada M dan N. Okey, sekejap. Okey. M dekat bawah tu aras laut saja. Atmosfera dia, atmosfera macam kita lah. 1 atm. So dekat N tu tekanan dia adalah kurang. So pressure kat sini ni kurang. Pressure kat sini ni tinggi. Okey. Tengok M dan N. M duduk di bawah, N duduk di atas. Okey. Okey. Yang ni menunjukkan kata retas kotak vacuum alat tersebut. Ni alat ni. Alat ni nama dia tadi saya tengok sebelah. Ketika berada di M. Okey. Yang ni ketika berada di M. So tengok reading dia. Reading dia berada di sini. Ketika berada di M, reading dia lebih kurang 23. Reading dia lebih kurang 23. So tekanan atmosfera tekan dia kat sini. Tekan kotak vacuum ni ke ni. Jadi dia penyek kat situ, dia bagilah reading dia 23. Okey? Baik, kita tengok diagram 2.3. Yang ni pula dia berada di N. Berada di N. Berada di N. Kalau kamu tengok dekat sini, tekanan atmosfera dia macam biasalah, tekan ke atas ni. Ni PATM lah. Tekan dia kat atas. Tapi tekanan dia agak lemah. Dan kalau kamu tengok kat sini ni, nilai dia adalah 10. Okey, nilai dia adalah 10. Okey. Kalau kamu tengok ni, lagi dia akan tanya macam lah banding beza. Baik, namakan alat di atas. Siapa nak bagi nama alat ni? Barometer. Barometer apa? Aneroid. Barometer. Aneroid. Barometer. Aneroid. Ni nama dia. Bandingkan ketinggian M dan ketinggian N. So, bandingkanlah. Kamu pun tulis M ataupun N lebih tinggi berbanding
M. So, N lebih tinggi berbanding M. Baik, bandingkan isi padu kotak vacuum. Isi padu kotak vacuum di M dan N lah. M dan N. Kita ceritalah M apa berlaku. Isi padu dia berkurang. N isi padu dia bertambah. Berkurang. Berbanding N. Isi padu bertambah. Bandingkan tekanan atmosfera di M dan N. Of course lah M lebih tinggi, N lebih rendah. Saya tulis ni simbol je, tapi dalam peperiksaan jangan tulis buat macam ni ya. So M lebih tinggi berbanding N. So jangan tulis ni dalam peperiksaan. Lagi ingat ni, yang ni untuk tujuan pengajaran saja. So jangan tulis macam ni ya. Jangan tulis macam ni. Tulis M lebih tinggi berbanding N. Nyatakan hubungan. So macam biasalah bila kata hubungan mestilah semakin semakin. Dengan isi padu kotak vacuum. Okey, ketinggian semakin tinggi, ketinggian semakin apa? Semakin bertambah isi padu kotak vacuum. Okey, boleh ya? Okey. Jika boleh, ada yang tanya Muhammad Akhir Hail, boleh tak guna perkataan jika? Boleh, tak ada salah kat sini ya. Jika pun boleh guna. Jika tinggi semakin tinggi, jika ni akan jadi macam ni, boleh. Tapi saya sangat selesa lah guna perkataan semakin sebab lebih mudah. Jika pun boleh, jika pun boleh. Alright, kita tengok skema jawapan. Macam biasalah. Okay. Macam mana jawapan tu sepatutnya ditulis ya. Saya nak tunjukkan skema jawapan. Saya selalu tunjuk skema jawapan ni ya. Saya selalu tunjuk skema jawapan ni sebab kita kena tunjuk skema jawapan ni supaya pelajar tu faham apa yang pemeriksa tengok. Apa yang pemeriksa nak kejar. Kita tengok balik. Dah terpadam tadi ya. Belakang. 5 jawapan. Sekarang pelajar. So, muka surat 12. Ini nombor 2, jawapan dia adalah barometer aneroid. Ya. Barometer aneroid. Okay. Ini barometer aneroid. Barometer aneroid. Ketinggian N lebih tinggi daripada M. Isi padu kotak vacuum darjah 7.3 lebih besar daripada 7.2. Kalau tadi saya guna M dan N lah, tapi kat sini ni dia guna darjah 7.3, 7.2. So tekanan atmosfera 7.2 lebih tinggi daripada darjah 7.3. Ini tekanan atmosfera atas tadi tu isi padu kotak vacuum. Semakin lebih ketinggian, semakin besar isi padu kotak vacuum. So kalau kamu tengok kat sini ni, dia akan guna perkataan semakin. Zoom sikit bagi nampak jelas lagi. Okey. Semakin tinggi tekanan atmosfera, semakin kecil isi padu kotak vacuum ataupun sebaliknya. Ni guna juga semakin ni. Okey, sama je. Okey, ada satu lagi soalan tertinggal. Soalan nombor D ni, dia tanya tentang tenaga kinetik. Tenaga kinetik zarah. Oh, hilang dah.
Okay. Ini soalan dia. Okey, soalan yang last kali ni, berdasarkan teori kinetik jirim, terangkan bagi jawapan anda dekat 8C tu lah. Okey, ni menggunakan teori kinetik jirim. So, 2 markah kamu bagi 2 point. Jawapan dia adalah macam ni lah. Ni jawapan dia. Kadar pelanggaran oleh molekul udara kat atas kotak vacuum tu adalah lebih tinggi. So, daya yang tinggi menyebabkan isi padu kotak vacuum tu berkurangan. Ni yang nombor 2 punya. Okay, kita teruskan pada muka surat 66-67, chapter 2.3, tekanan gas. Kalau tadi tu tekanan atmosfera dan sebagainya, tekanan turus cair. Kali ni kita tengok tekanan gas, muka surat 66. Alright, sekejap soalan 6, muka surat 66. Okey, yang ni tekanan gas lah. Muka surat 66 hingga 67. Okey, Rajah 1.1 menunjukkan satu manometer yang digunakan untuk menyukat tekanan gas dalam sebuah tong. So, yang ini ada satu manometer. So, kita kena tahulah pressure. Selalunya pressure dekat sini ni. Besar sikit gambar Rajah ni. Pressure dekat, saya labelkan sini pressure A, akan sama dekat pressure B. Ni pressure tu kat sini. Okey, nampak tak? Saya padam ni dulu titik ni. Pakai color yang gelap sikit. So, pressure dekat sini akan sama dekat pressure dekat sini. PA mesti sama dekat PB. Dan kalau kamu tengok PB ni, dia ada lagi pressure dekat atas ni. Pressure di sini adalah pressure atmosfera. Dan pressure dekat B tu sebenarnya adalah pressure dalam turus cecair. H rho G. So, PB, PA sama dengan PB. Ini saya buat formula matematik lah supaya kita lebih nampak lah. PA sama dengan PB. PA ni sebenarnya adalah, PB ni ada dua kan. Dia sebenarnya adalah pressure atmosfera tambah dengan pressure dalam turus cecair H rho G. So, saya tulis macam tu balik lah. Macam ni formula dia. Okay? Harap-harap boleh faham lah. Simple saja. Okay? Nampak macam susah. Baik. Nyatakan satu sebab mengapa merkuri digunakan dalam manometer. Tadi kita dah bincang lah kenapa kita guna merkuri. Satu dia punya ketupatan tinggi. Satu lagi disebabkan oleh sifat dia tu tak melekat pada dinding kacau. Dinding kacau. Saya tak payah jawab tu lagi lah. Baik, tandakan dengan simbol PG, PATM dalam peta XY untuk menunjukkan tekanan atmosfera dan tekanan gas. PG, PATM dalam peta XY. Inilah dia hak tadi tu. Tengok PG, PATM. Saya dah label kat situ. Y tu adalah pressure atmosfera lah. X tu adalah PG lah. Okay. PG, PATM. Okay. Saya tulislah kat sini senang sikit. Yang ini X ni adalah PG, atas ni adalah PATM. Saya dah tulis kat atas tu. Yang ni. Alright. Hitungkan tekanan gas dalam Rajah 1.1. Dia suruh kamu kira tekanan gas pula dah. Baik, menggunakan formula yang saya bagi tadilah. Tekanan gas tu, tekanan gas mana yang kita nak kira tu? Yang ni. So, tekanan tu adalah sama dengan kat PB tu. Saya buat kat sini ni, PA sama dengan PATM. Ni. Yang ni ni. Yang ni ni. Persamaan ni. Ni persamaan ni. Okay. Yang ni adalah jawapan untuk itulah. So, PATM berapa? Kemudian cari H rho G. H ni dia dah bagi. Ni H ni adalah 60 cm tu. Rho tu ketupatan merkuri. Dia bagi juga. So, apa dia yang dia dah bagi ni? H dia akan bagi. Rho dia akan bagi. G kita kena tahu sendirilah. 9.81. P atmosfera yang atas ni. P atmosfera yang atas ni. Okay. Kemudian kita akan dapatlah pressure dekat X. Okay. Saya tuliskan saja cara dia lah. Okay. Ni. Pressure gas. So, dia tukar dulu dia punya dakwat.
So pressure gas equal to pressure ATM plus H rho G untuk merkuri tu. Okay, kamu buatlah benda-benda ni. So akan dapat jawapan unit dia dalam unit Pascal. Okay. So kita tengok dulu jawapan A dan B ya. Jawapan A dan B. Soalan ni tekanan gas muka surat 13 dan 14. Soalan ni 13 dan 14. Okay. So macam ni. Okay, dia pakai macam ni. So nampaknya soalan ni dia tak gunakan pressure Pascal, dia terus guna pressure dalam unit sentimeter merkuri. So PATM dekat sini ni, PATM ni dia ambil inilah, PATM semua orang tahu lah 76 cm merkuri. Kemudian dia tambah dengan 60. 60 ni ambil daripada mana? 60 ni ambil daripada ni. 60 ni. Tinggi turus saya. Kalau kita tak mau kira menggunakan unit sentimeter merkuri, kita kena guna formula H rho G. Yang ni diguna terus sajalah, tapi unit dia nanti jawapan dalam bentuk merkuri. cm merkuri. Kalau Pascal kita kena guna H rho G. So yang ni nak jawab macam ni pun boleh, nak jawab macam ni pun boleh. So jawapan dia adalah 136 cm merkuri. Okay, kita tengok soalan C. Soalan C ni ada soalan-soalan yang kita terpaksa pilih. Dia bagi dulu ciri-ciri alat tu, apa dia, gambar rajah. Kemudian kita kena pilih which one is the best lah for the situation. Okay. Rajah 1.2 ni menunjukkan 3 spike manometer. Spike manometer. Sorry, saya sebut pun dah tersyasyul lah. Tak sengaja kan, nak buat macam mana. Ni ayat dia. Spike manometer. Spike manometer. Harap-harap betul lah sebutan saya tu. Okey, PQ dan R digunakan untuk mengukur tekanan darah seorang pesakit. So, tengok ni spike manometer ni, saya panggil nama dia manometer lah, ringkas sikit. Baik, tengok satu-satu manometer ni. Yang ni material dia agak berlainan lah. Masing-masing ada material masing-masing. Kalau kita tengok material ni dibuat daripada nylon, bobolan pengepam dia tu tidak kenyal. Dia menggunakan merkuri. Kita tengoklah ciri-ciri dia tu. Baik, kalau kamu compare dengan P dengan Q, dia gunakan bobola dia kenyal. Tapi tadi tu dia guna nylon, yang ni pun dia guna juga nylon. Masih lagi guna merkuri. Baik, manometer R ni dia gunakan kapas, masih lagi menggunakan merkuri dan bobola pengepam dia agak kenyal. Agak kenyal. Pasal apa nak guna kenyal? Pasal apa tak mau guna yang tak kenyal? Mesti ada reason yang tepat lah. Baik. Kalau kamu pilih hak mana agak-agak yang paling sesuai? P ke Q ke R? Kita tengok dulu P dengan R, Q dengan R. Agak-agak nak ambil Q ke nak ambil R? Boleh tak kita gunakan inflatable cuff ni? Dia punya cuff ni lah. Pergelangan ni, alat ni, pergelangan ni, boleh tak kita guna yang kapas punya? Biasa tengok tak yang hospital guna yang kapasnya? Tak ada, kita tak guna yang kapas. Kita guna material yang lain lah. So kalau kamu tengok dekat ni, nampaknya Q dengan P ni boleh gunalah menggunakan nylon. Cuma beza dia kat sini ni, dia tak kenyal dengan kenyal. So kita nak pilih Q ke, nak pilih P? Tak nampak kot. Ni macam ni. So yang ni dia kenyal. Yang ni dia kenyal. Yang atas ni sama juga dia guna nylon, tapi yang ni dia tak kenyal. So kita nak pilih mana? P ke Q? Kalau saya pilih tak dengar lah siapa tak cerita, tak perasan. Kita pilih apa? Amal cakap Q. Amal cakap Q. Amal Sofia kata Q. So jawapan dia adalah Q. Okey, kita tengok jawapan Q. Okey, kamu pilih Q, tengok dia menggunakan merkuri, bobola pengepam dia kenyal, kita kena bagi reason nanti siapa kenyal. Dan dia menggunakan cuff ni,
dibuat daripada nylon. Kemudian soalan tu dia akan tanya, berikan sebab untuk kesesuaian ciri-ciri tu. Baik, berbola pengepam, okey, kamu pilih Q, kamu kena jawab jawapan ni untuk Q sajalah. Berbola pengepam tu kenyal ke tak kenyal? Berbola yang kenyal. Saya tukar pen dulu. Berbola yang kenyal. Sebab apa kenyal? Agak-agak kamu lah. Siapa kenyal? Amal. Siapa nak ambil yang kenyal? Siapa tak ambil yang tak kenyal, yang lembut? Siapa nak ambil yang keras? Amal? Nurin? Lagi mudah nak pam tu. Mudah untuk pam. Okey. Mudah untuk pam. Mudah nak memberikan tekanan lah. Mudah nak memberikan tekanan. Sebab dia keras. Jadi dia kalau lembut dia akan mengembang. Kita bagi pressure ke dia mengembang balik. Jadi kita guna yang keras dia tak mudah mengembang lah. Okey. Bahan yang digunakan untuk pergelangan cuff tu kita guna apa? Kita guna nylon. Dia tulis tadi nylon. Okey, nylon. Pasal apa guna nylon? Pasal apa guna nylon? Kita tak guna kapas, kain kapas. Pasal apa guna nylon? Kalau kamu tengok beg sekolah, kotak pensel, semua buat daripada nylon. Kita tak pakai buat daripada kapas. Baju je kita buat daripada kapas. Agak-agak kamu kenapa? Kalis air. Boleh juga tulis kalis air. Kalis air. Tak senang rosak ke? Tak senang rosak. Tahan lasak lah tu. Tahan lasak. Okay. Baik, secara umumnya kalau soalan tanya berkenaan dengan ciri-ciri, saya akan tulis kat sebelah ni. Secara umumnya pasal apa kita pilih barang tu? Kita akan paling mudah sekali kita tulis murah. Kos yang murah. Ini tips. Yang ini secara umum lah. Selalunya tanya material tu pasal apa? Ni. Tahan lasak. Murah, tahan lasak. Tidak mudah rosak. Sama lah. Tahan lasak lah tu. Tidak mudah rosak. Sorry. So yang ini reason yang orang kata mudah lah. Reason yang orang kata kebanyakan alat akan pakai reason ni. Murah, tahan lasak. Cost efektif dengan ni lah. Tahan lasak. So kedua-dua ni boleh pakai. Kedua-dua ni boleh pakai. Selalu akan tanya. Kalis air, tahan lasak. Tentukan reka bentuk manometer yang paling sesuai yang boleh mengukur tekanan darah dengan berkesan. So yang ini dia suruh kamu nyatakan pilihan kamu. So kita nyatalah pilihan kita. Q. Kita pilih Q. Okey, kita tengok apa jawapan dia. Okey, dah masuk bahagian B. Kita tengok skema jawapan. Kita bandingkan jawapan kita dengan jawapan yang sebenar. Baik, kita tengok. Dia pilih ni bola pengepam, bola pengepam yang kenyal. Sorry. Hilang pula dia punya kenyal. Pasal apa? Mudah untuk pam. Boleh pam berterusan. Tahan tekanan. Samalah. Dia tulis kat sini. Mudah nak pam. Material dia nylon. Paling mudah sekali. Kita tulis dia kuat lah. Tidak mudah rosak. Tahan tekanan tinggi. Tahan lama. Mudah basuh. Tidak mudah koyak. Okey, koyak. Okey. Dan kita nyatakan pilihan kita adalah Q. Itu saja. Senang. Senang saja. Baik, soalan 2.4, 2.5, 2.6. Yang ini berkenaan dengan, kalau kamu perasan, chapter 2.4 ni, prinsip Pascal. 2.5 ni, prinsip Archimedes. 2.6 ni, prinsip Bernoulli. Hak nama-nama orang ni, secara umumnya, Pascal, Archimedes, Bernoulli ni, hak nama-nama orang ni, secara umumnya, kita kena mahir lah. Kita kena ingat prinsip-prinsip setiap nama orang tu. Apa yang mereka dah jumpa. So kalau Pascal, kita kena tahulah. Prinsip Pascal adalah tekanan bergerak ke seluruh arah dengan dalam turus cecair yang tertutup secara seragam. Kalau prinsip Archimedes, kita ingat lagi lah cerita berkenaan dengan Archimedes. Daya tujahan. Daya tujahan. Berat air yang tersesar sama dengan daya tujahan ke atas. Prinsip Archimedes ni tentang cerita tenggelam tak tenggelam.
Kita tu lah. Baik. Prinsip Bernoulli pula berkenaan dengan tekanan. Saya kalau sebut Bernoulli, saya selalu akan ingat motosikal. Benelli. Benelli. Apakah nama mengena Bernoulli dengan Benelli ni? Bila ingat motosikal, mesti akan ingat F1. Lumba motor, lumba F1. Bila sebut F1, saya akan ingat pula spoiler. Selalu Bernoulli ni akan ada kena mengena dengan spoiler. Spoiler ni termasuklah dengan aerofoil, sayap kapal terbang. Ingat tu, macam mana cara nak ingat? Bernoulli, motor Benelli. Bila sebut motor, mesti ingat F1, nak racing. Biasalah orang lelaki kan, minat motosikal, racing semua ni. Bila minat F1, mesti ingat spoiler dan juga bentuk aerofoil. Bernoulli ni berkenaan dengan tekanan dan juga pengaliran bendalir. Bendalir ni apa? Bendalir ni adalah benda yang boleh mengalir. Ada dua benda yang boleh mengalir. Yang pertama adalah udara. Udara boleh mengalir. Yang keduanya adalah cecair. Ni benda-benda yang boleh mengalir. Sebab tu kita panggil dia bendalir. So bendalir ni apabila dia mengalir dengan hal laju yang tinggi, so pressure dia akan kurang. Pressure dia akan kurang. Yang ini saya rasa tak sempat dah kita nak buat latihan dekat pukul 10 dah. Jadi saya akan bagi nota-nota kata apa. Saya akan tunjukkan nota-nota dia lah secara ringkas berkenaan dengan yang ini kita buat dululah bahagian B tu yang tak sempat. Okay, ini prinsip Pascal menyatakan bahawa tekanan yang dikenakan ke atas sebarang titik dalam satu bendalir tertutup. Yang ini tekanan pada satu sistem bendalir tertutup, dia akan dipindahkan ke seluruh arah dengan seragam. Ni keyword-keyword dia lah. Okay, kita tengoklah ni ada oboh dan sebagainya. Ni oboh. Cara kerja sistem hidrolik, kamu kena ingat ni lah. Pressure dalam ni P over A ni P1 over A1 equal to P2 over A2. Okay. Baik, kita tengok dekat muka surat seterusnya. Ni Pascal, yang ni nota dalam bahasa Inggeris. Okay, soalan-soalan yang berkenaan. Lepas tu kita tengok muka surat 90. Ini berkenaan dengan buoyant force oleh Archimedes. Archimedes ni tentang orang kata apa? Ketupatan lah, perbezaan ketupatan. Dia terapung ke tak terapung. Okey, kita tengok kat sini prinsip Archimedes. Ni. Apabila objek terendam sepenuhnya atau sebahagian dalam air, daya apungan akan bertindak ke atas objek tu. Okey, daya apungan ni adalah sama dengan berat bendalir yang besar. Memang tak sempat kita nak buat chapter ni sebab chapter ni saja dah ada 2.1 sampai 2.6. So 2.6 sat topik. Memang tak sempat cover semua. Jadi kita cover yang mana sempat je. 3 chapter yang last ni adalah chapter berkenaan dengan nama-nama orang, prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip. Jadi kamu baca sikit. Fahamkan dulu prinsip dia tu, insya-Allah dia punya formula tu akan datang kemudian. Yang ni kita kena ingatlah berkenaan dengan ketupatan apa semua tu. Yang paling penting ni adalah buoyant force ni. Ni formula ni. Ni. Yang ni yang sangat penting ni. Ni daya apungan. Rho Vg. Daya apungan adalah Rho Vg. Yang ni adalah daripada daripada cecair yang disesarkan. Cecair yang disesarkan. Okay. Boleh faham kan? Alright. Kemudian kita tengoklah macam biasalah balon udara panas, plimsoll line. Ni garisan plimsoll. Pasal apa ada garisan plimsoll? Sebab ada ketupatan air laut yang tidak sama. Okay, ni dalam bahasa Inggeris lah. Okay, tak apa, kita teruskan. Ni hydrometer. Hydrometer. Bacalah sikit. Ni ulang-ulang kaji je. Ulang-ulang kaji sahaja. Ni kayu balak. Kayu balak yang terapung ni soalan lah. Kemudian kita tengok prinsip Bernoulli muka surat 90 lebih ni. Okay, kita tengok secara kasar, ringkas. Ni prinsip Archimedes, prinsip Bernoulli. Okey, ni Bernoulli lah ni.
Okey, ni dah berduli prinsipal. Okey. Prinsip berduli ni apabila laju berdalih bertambah, tekanan akan berkurang. Okey. Laju berdalih bertambah, laju aliran berdalih bertambah, tekanan dalam berdalih berkurang. Itu je. Kenapa itu je faham itu? Saya rasa dekat sekolah kamu, cikgu-cikgu fizik semua dah tunjuk demonstrasi ni, tiup kertas lah, tiup tin lah dan sebagainya lah. Kamu tengok dia tu bercantum, dia tak terpisah bercantum. Yang ni saya rasa cikgu-cikgu banyak dah buat, dah demo, tunjuk dekat dalam apa? Dalam YouTube pun dah ada banyak. Ni simple je. Kemudian ada tube ni. Kamu tengok kat sini ni, tube ni, tengah ni kecil. What happen? Laju tinggi, jadi dia berkurang. Benda-benda ni benda-benda simple lah. So aplikasi, kamu bacalah tentang aerofoil. Aerofoil ni saya akan terbang. Kemudian berkenaan dengan karburator, peluru Bunsen. Ni aplikasi dia lah. Kemudian ada lagi satu sebenarnya aplikasi dia tu. Spoiler dalam kereta lumba. Saya minat sangat lumba-lumba ni. Misalnya orang lelaki kan, mesti minat lumba-lumba kereta. Okay. Archimedes ni tak ada calculation. Archimedes ni tiada calculation. Archimedes paling banyak calculation. Pascal pun ada calculation kecuali Bernoulli. Bernoulli ni dia akan tanya kefahaman kamu saja. Baik, ada apa-apa soalan? Saya rasa tak ada kot. Kita pun dah kesetukan masa. Saya ucap terima kasih lah kerana sudi menyebut saya. Kita kongsi-kongsi ilmu. Dan saya juga ucap terima kasih kepada semua yang sudi hadir pada malam ni. Walaupun tengah peperiksaan percubaan. Saya tak pastilah orang lain tu, sekolah-sekolah lain ni tak sama jadual dia kan. Masing-masing ada hari masing-masing lah. Mungkin dah lepas dah fizik, mungkin tak masuk fizik lagi. Saya harap, saya doakan semua orang berjaya. Baik, jaga diri, patuhi SOP. Selamat maju jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu.